Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-354, bab yang ke-354, babu tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10 ayyam. Bab pada menyatakan haram berkabung. Dia panggil berkabung. Apa makna berkabung? Meninggalkan berhias bagi seorang perempuan kerana kematian. Jadi kalau ada orang dia matilah, adik-beradik dia mati, ayah dia mati, siapa-siapa dia mati lain pada suami dia, haram berkabung melebihi 3 hari. Dia sedih hari pertama, kita biar dulu. Hari 2 biar, hari yang ketiga biar, hari yang keempat tak boleh lah. Cukuplah 3 hari bersedih, kita terimalah takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi peringkat awal tu nak macam mana kan? Moga jiwa manusia ni begitulah keadaannya. Ni ada perasaan sedih dia tu. Kecuali melainkan yang meninggal dunia itu suami dia. Kecuali ke atas suaminya, maka ia diharuskan, bukan lagi diharuskan, diwajibkan, ia berkabung 4 bulan 10 hari. Mana-mana orang perempuan yang kematian suami, maka dia kena berkabung, artinya tak boleh berhias-hias, tak boleh berjangok-jangok selama mana? 4 bulan 10 hari. Ini tanda situ, tulis pelajar-pelajar. Sekiranya dia tidak mengandung. Kalau dia mengandung, dia hamil, dia tak ada lagi iddah, dia akan terus sampai dia beranak, sampai dia melahirkan anak. Tengok muqaddimah syarah. Islam menggalakkan seseorang hidup berumah tangga kerana ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh kita berkahwin dan ada keluarga. Oleh yang demikian diharamkan kepada seorang perempuan berkabung melebihi 3 hari disebabkan kematian, tetapi diwajibkan ke atas mereka berkabung selama 4 bulan 10 hari kerana kematian suaminya, sebagai menghormati ke atas mereka walaupun setelah tiada di dunia ini. Ini betapa besarnya hak suami. Isteri itu kena merasai perpisahan dengan suami dia selama 4 bulan 10 hari. Tak boleh berhias, tak boleh keluar rumah, tak boleh berjangok-jangok. Itu dia. Tulis nombor hadis 1774. Pelajar-pelajar kita ni mari bawa kitab, bawa pensel. Bawa pensel, jangan bawa pen, bawa pensel. Kalau pen salah tulis, habis. Kalau pensel salah, kita boleh padam, boleh tulis mula. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu, fada'at bitibin fihi sufratun khaluq aw ghairihi, fadahanat minhu jariyatan, thumma masat bi'aridaiha, thumma qalat wallahi mali bitibi min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-mimbar la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 layal illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 10, illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Qalat Zainab, thumma dakhaltu 'ala Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha hina tuwfiya akhuha fada'at bitibin famasat minhu, thumma qalat ama wallahi mali bittibi min hajatin
ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-mimbar la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathin illa 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Zainab binti Abu Salamah. Zainab ni binti Abi Salamah, dia jadi anak tiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mak dia Ummu Salamah jadi isteri Nabi. Jadi Zainab ni cerita dua kisah yang berlainan tapi satu cerita. Ceritanya sama. Ini menunjukkan kekuatan hadis. Kata Zainab, aku masuk mana pergi menziarahi Ummu Habibah. Tulis nama dia Ramlah. Ummu Habibah nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Habibah ni nama dia Ramlah. Kalau kita ada orang muslimat kita nama Ramlah, boleh bagi kunyah dia Ummu Habibah. Comel tu. Ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu meninggal dunia, Ummu Habibah meminta bau-bauan seperti minyak wangi dan sebagainya yang berwarna kuning asli. Jadi kalau ambil wangi hak bau saja tak nampak, nak ada warna lagi. Ataupun kuning bercampur dengan benda lain. Ia memakaikan minyak itu kepada seorang jariah, gadis di kalangan hamba. Dia pakai minyak wangi itu. Maka hamba itu menyapukan minyak wangi ke pipinya. Kemudian Ummu Habibah berkata, demi Allah, saya sebenarnya tidak berhajat kepada pewangi ini. Saya bukan nak pakai minyak wangi ini. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, tidak halal, yakni haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jika ia berkabung dengan meninggalkan berhias dan sebagainya disebabkan seseorang meninggal dunia lebih dari 3 hari. Melainkan suaminya hendaklah ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini cerita siapa? Ummu Habibah. Kemudian Zainab kata pula, saya pernah masuk ke tempat Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Tanda itu, Zainab binti Jahshin juga isteri Nabi. Isteri Nabi juga. Ketika saudara lakinya meninggal dunia, ia meminta harum-haruman lalu menyapu sedikit dari haruman tersebut. Dia ambil wangian, dia pun guna. Kemudian dia berkata, demi Allah, sesungguhnya saya tidak perlu menggunakan haruman ini. Bukan aku nak guna haruman ini, tetapi nak membatalkan secara amali, nak merealisasikan secara amali apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat berkabung disebabkan meninggal dunia seseorang melebihi 3 hari. Melainkan jika yang meninggal dunia itu suaminya, hendaklah ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dengar ada tu? Pengajaran hadis. Islam mengharuskan seseorang berkabung selama 3 hari kerana kematian seorang. Ya, dalam masa 3 hari ini bolehlah kita sedih, pakai baju pun tak berhias, menghormati saudara kita ataupun keluarga kita yang meninggal tu. Kalau boleh, kalau nak juga. Tapi kalau rasa boleh tahan, sabar, tak payah duduk kabung-kabung lah, tak perlu. Mana kalau perlu, jangan lebih 3 hari. Ini bukan sunnah ni. Jangan pula 3 hari ni kena pakai baju hitam belakang berkabung lah. Dia mana hadis ni kata kalau nak berkabung dibenarkan setakat 3 hari. Yang kedua, diwajibkan seorang isteri yang kematian suaminya berkabung 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, Islam mewajibkan isteri menghormati suami sama ada ketika hidup ataupun setelah meninggal dunia. Yang keempat, Islam mengiktiraf hak suami ke atas isteri walaupun mereka setelah mereka meninggal dunia. Jelaslah hadis kita ni bicara tajuk apa? Tajuk berkabung ketika kematian. Dalam bahasa Arab kata al-ihdad. Dalam bab kita tulis ke al-ihdad.
Jadi apa dia yang dilarang tu? Tengok sini. Tulis di buku tu, di kitab, tanda baik-baik. Penjelasan hadis, seorang muslim yang kehilangan orang yang tersayang hendaklah bersabar, menerima ketentuan Allah dengan tenang dan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Jangan duduk nampak sangat mati lembek lotek tak. Janganlah terlalu bersedih dengan mengasingkan diri dan tidak bergaul dengan orang lain atau sebagainya. Duk sembunyi dalam rumah, tak mau jumpa orang. Kerana ia tidaklah memberikan kebaikan, bahkan boleh menambahkan penderitaan. Lagi dia sedih, lagi duka cita dia. Namun begitu, Islam memahami isi hati orang yang kehilangan orang yang tersayang. Kerana ini Islam sebagai agama yang realiti dan praktikal, memberikan rukhsah, kelonggaran untuk berkabung selama 3 hari. Dan jika dia berkabung meninggalkan perkara-perkara kegembiraan, apa dia yang tak bolehnya? Tanda situ, tak boleh pakai. Orang yang berkabung adalah dia meninggalkan bauan, meninggalkan wangian, meninggalkan baju-baju yang berhias. Itu mana berkabung. Jadi melebihi 3 hari maka ia adalah haram, kecuali kepada seorang wanita yang kematian suaminya. Mereka diwajibkan berkabung sepanjang iddah mereka. Tanda dia, apa dia iddah wanita kematian suami? Jawab dianya, sekiranya wanita ini tidak hamil, maka dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Iddah dia 4 bulan 10 hari. Manakala ada orang minat ke dia pun, tunggu dulu, jangan mari duduk minta selalu. Mati, orang kata tak ada naik rupuk lagi tu, mari dah dia depan tangga. Ada orang ada nak mari tukar tangga ni pula. Jadi tak boleh lagi. Dia boleh lah sindir-sindir, tapi tak boleh nak ambil lagi selagi tak cukup 4 bulan 10 hari. Atau boleh, ataupun kalau dia hamil sehingga dia melahirkan anak. Sekiranya perempuan itu hamil, maka bila kaedah dia tamat sehingga dia melahirkan anak. Dalilnya, tempoh iddah mereka telah pun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Tanda surah Al-Baqarah, tanda surah itu. Tak payah tulis ayat, tak apalah, nanti cari dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, tak kira lah seorang ke beberapa orang, yang penting isteri, maka hendaklah mereka para isteri itu menahan diri, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah tamat habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu para wali atau kaum muslimin mengenai apa yang mereka lakukan pada diri mereka, berhias menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Ini berhias dalam rumah dia, ya, tidak kata berhias pergi pasar pagi. Ya, jangan duk jadi janda berhias tu ngongek duk jalan. Pasar pagi pun dia ada, pasar petang pun dia ada. Ni orang panggil mocik kelenyah lagu ni. Jangan duk main. Jadi pakaian yang patuh syariah. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa jua yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 23, 2, 3, 4. Tanda. Dan bagi iddah bagi isteri yang sedang mengandung pula. Isteri ada anak dalam, tapi suami dia meninggal, iaitulah sehingga ia melahirkan anak. Sehingga dia melahirkan anak. Mana dalil? Tanda itu. Dalil dia surah At-Talaq, surah At-Talaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Surah At-Talaq ayat 4.
Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nombor hadis dia 4626, meriwayatkan bahawa Abu Salamah menceritakan bahawa seorang laki-laki datang menemui Ibnu Abbas, dan kebetulan Abu Hurairah ada bersamanya. Lelaki itu berkata, fatwakan kepadaku tentang hukum seorang wanita yang melahirkan anak selepas 40 hari kematian suaminya. Dengar ni, suami dia meninggal 40 hari, kuat tubik baby, boleh anak. Apakah hukumnya? Ibnu Abbas berpandangan bahawa eddahnya adalah yang paling lama antara dua eddah. Tak boleh lagi baru 40 hari, kita kena tunggu 4 bulan 10 hari. Itu pandangan awal Ibnu Abbas. Lalu Abu Salamah berkata, pandangan saya ialah asalkan dia bersalin, dia beranak je, tamatlah eddah. Akhirnya Ibnu Abbas mengutuskan hambanya Quraib untuk bertanya kepada Ummu Salamah. Ini tengok ni, sama-sama sahabat ni. Jadi sama-sama sahabat, berlaku pandangan, khilaf pandangan, tetapi mereka mencari orang yang lebih pandai dalam masalah ni, iaitulah isteri Nabi. Beliau menyatakan bahawa Ummu Salamah kata bahawa Subai'ah, tulis nama ni, siapa dia nak buat nama anak sehari dua ni, nama dia Subai'ah Al-Aslamiyah. Suami dia meninggal semasa dia sedang mengandung. Suami Subai'ah ni meninggal ketika sedang mengandung. Selepas 40 hari dia melahirkan anak. Lepas 40 bulan melahirkan anak, kemudian dia dipinang. Mari orang minta dia, marilah saya tolong jaga baby ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkahwinkan dia. Jadi hadis ini jelas dalam Bukhari menunjukkan bahawa iddah wanita yang mengandung yang kematian suami ialah selepas bersalin, sekalipun tempohnya adalah singkat dan tidak sampai 40 hari. Dengar ni, contohnya kita kata isteri nak bersalin dah, suami dia pun bawa kereta dah, pergi aksiden, matilah suami, Allah yarham. Sedihlah belaka mati kan. Innalillahi kata wa inna ilaihi raji'un. Ingat ni, kalau kita dengar orang kematian, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dok ni orang lah ni, bila dengar orang kata mati dia tu, Al-Fatihah, bukan lagu tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Nabi kita, Allah Taala ajar dan Nabi kita ajar. Jadi ambulans pun ambil, mati dah suami, confirm dah mati. Ambulans pun ambil apa ni, kakak nak bersalin ni, siapa di hospital, beranak. Maka tamatlah iddah dia. Belum lagi suami dia dikebumikan, isteri dia sudah tamat iddah. Kalau ada orang sia esok mari, cik adik dia tu, mari kita pakat jaga baby dua, boleh kahwin dah. Boleh palu kompang ke debong dah. Orang lain buat majlis ta'lim mati, dia buat majlis kahwin. Nak kata apa? Sah, tidak jadi masalah. Ini maknanya baik. Sebaliknya pula, suami dia meninggal, isteri dia baru disahkan mengandung, dia balik klinik ni positif. Bahasa istilah orang hospital kata positif, tanda dia punya mengandung itu sudah tempoh. Allahu Akbar, tahniahlah awak boleh mengandung. Suami dia ni happy sangat nak boleh anak ni, masuk dalam gaung mati pula dah. Kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dah dia. Isteri pun duduklah seorang, sedih dia. Bila dia beranak, 9 bulan lagi, maka iddah dia tak tamat walaupun 9 bulan selagi tidak melahirkan anak. Tengok hal ni, tak ada akak lagi mayat tu, habis dah iddah. Yang ni pula lama kan. Jelas tak jelas masalah ni? Maka itu dia panggil iddah kematian suami. Bagi wanita yang dalam iddah kematian suami, maka dia mesti berkabung. Dia panggil al-ihdad. Tulis bahasa kita kata al-ihdad, kan dalam tajuk kita tadi. Tajuk kata apa? Tahrimu ihdad. Larangan ihdad tu pada orang lain, tapi kalau suami lah, dia kena berkabung. Apa dia maksud berkabung? Tulis ni pelajar-pelajar.
Maksud berkabung ialah meninggalkan apa saja yang dianggap berhias pada pandangan uruf. Maknanya kalau orang tengok dia macam janggut, tiba-tiba ada bibir dia merah dah, nah itu berhias nama dia. Pakai makeup muka, kena lutu, tak boleh. Maka kerana itu wanita yang sedang berkabung mestilah menjauhkan diri daripada perkara-perkara berikut. Tanda itu apa dia yang dia tak boleh buat bila orang berkabung ni. Yang pertama yang dia kena tinggalkan iaitulah berhias, az-zinah. Dia tak boleh, dia kata az-zinah, dia kena tinggalkan perhiasan, tak boleh berhias. Dia tidak dibenarkan memakai makeup, bercelak, celak mata pun tak boleh. Kalau dia kata mata saya sakit nak pakai celak, tak boleh pakai. Berinai tak boleh, tunggu 4 bulan lagi baru inai, dan sebagainya yang dianggap sebagai berhias. Satu, tak boleh pakai. Yang kedua, wangi-wangian, dia tak boleh pakai minyak wangi. Kalau dia penipala pakai minyak cakapok boleh pakai minyak cakapok. Pasal apa boleh? Tak ada orang lagi masjid pakai minyak cakapok wangi lah, jadi boleh pakai, tidak menjadi masalah. Dia tidak dibenarkan memakai wangi-wangian sama ada dilumurkan, dicium baunya, atau apa saja yang dianggap menggunakan wangian, sebagaimana haramnya seorang yang berihram memakai wangian. Tak boleh pakai. Baik, timbul soalan, pakai ubat gigi boleh? Kenapa tak boleh? Boleh ke tak boleh? Oh sedap ni, ulama besar belakang jawab ni. Boleh ke tak boleh? Khilaf. Ubat gigi ada tak? Kalau orang nak pergi pasar, dia ambil ubat gigi, dia pesek sangat pakai wangi, ada? Maka ubat gigi boleh pakai, sebab bukannya untuk berwangi, untuk nak cuci gigi, cuci mulut, tak apa. Dengar ada macam-macam lama ke bertapet tarik gigi pasal pun tak boleh minyak wangi ni, apa ni, apa dia panggil, ubat gigi ni wangi lah, tak termasuk. Yang ketiga, barang kemas. Dia tidak dibenarkan memakai sebarang barang kemas, sama ada daripada emas, perak, atau apa saja seperti rantai leher, gelang, cincin, subang dan sebagainya yang dianggap sebagai perhiasan diri. Simpai belakang tu 4 bulan 10 hari. Yang keempat, pakaian yang jangok. Sedap penulis kita ni, dia tulis pakaian yang jangok. Pakaian jangok ni mana ya? Pakaian yang berhias lah, comel-comel. Tak? Baju dia tu lelak, ada labuci dia panggil ni. Gatul situ, gatul sini lah, tak boleh. Dia boleh memakai apa saja jenis pakaian dan apa saja warnanya, namun dilarang memakai pakaian yang dianggap berhias, berjangok bila memakainya. Jadi kesemua larangan ini dipahami berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Tanda itu hadis riwayat Imam Muslim yang tidak membenarkan pakaian yang tersebut. Mana hadis, tengok. An Ummi Atiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin 14 ashrin wa 10 wa la talbasu thawban masbughan illa thawba asbin wa la taktahilu wa la tamassu tiban illa idza tahurat nubzatan min qustin aw azfar. Maksudnya Ummu Atiyah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tidak boleh seseorang wanita itu berkabung atas kematian ke seseorang melebihi 3 hari kecuali ke atas suaminya. Maka dia mesti berkabung selama 4 bulan 10 hari. Janganlah dia memakai pakaian yang diwarnakan. Dengar ni, pakaian warna untuk perhiasan, kecuali yang bolehnya ialah yang bukan untuk perhiasan. Biasanya diterjemah sebagai pakaian dari Yaman yang harusnya warna hitam putih. Janganlah dia memakai celak mata, tak boleh. Pakai cermin mata tak apa, celak mata tak boleh. Jadi ada setengah ustaz ni, dia kata spek mata hitam pun tak boleh juga. Dengar ni makcik, waktu anak pergi haji dulu, ada seorang tok syekh tu dia kata, "Woi,
Jemaah-jemaah wanita jangan pakai cermin mata hitam tengah hari panas Kita pun tanya dia, oh jemaah pening dia tu, kenapa pula cermin mata, tak ada larangnya cermin mata. Dia kata bukan cermin mata biasa, cermin mata hitam tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab biasanya wanita pakai cermin mata hitam ni, dia lebih berjanguk daripada orang tak pakai cermin mata. Tak, lebih mengancam ketenteraman awam. Jadi orang tengok dia, kau comel pula dah macam ni. Tak boleh pakai juga. Jadi tak ada lagi tak ni, saya tambah gitu ya. Jadi kalau cermin mata hitam tu mengganggu laki-laki, jadi tak boleh pakai juga. Janganlah dia memakai wangian, melainkan jika dia suci daripada haidnya, dia boleh mengambil sedikit wangian seperti qus dan azfar, nama jenis wangian, dan kedua-dua wangian tadi diguna untuk menghilangkan bau kesan haid dan bukan untuk tujuan wangian. Dia boleh sapu di tempat haid dia saja. Dalam hadis yang lain pula, seorang perempuan datang bertemu Nabi SAW, bertanya tentang anaknya yang kematian suami dan mengadu sakit mata. Dia kata, Rasulullah, anak saya ni sedang berkabung tapi dia sakit mata, boleh ke tidak dia nak pakai celak? Dengar ni, Nabi jawab apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, baginda menjawab, tidak. La, Nabi kata tak boleh. Setiap kali ditanya 2 atau 3 kali, dia ulang juga, Rasulullah, dia sakit mata. Nabi SAW tak menjawab, tidak. La, maknanya Nabi SAW tidak membenarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi zaman kita hari ni sesar ada masalah ni. Kalau sakit mata tak pakai celak, dia pergi beli ubat titik mata kan. Itu tak ada masalah. Titik lah, nak titik 2 botol pun tidak jadi masalah. Jangan banyak sangat, lama mata tu keluar pula dah. Banjir dalam mata, tak boleh. Hadis lain pula, an Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu anhu qala al mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar min athiyab wala al mushaqqaqah wala al huliyya wala takhtadibu wala taktahilu. Artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, isteri yang kematian suami tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna kuning kemerahan, mu'asfar, yang berarti warna cerah, tak boleh. Tak apalah tak kuning pun, hari ni warna pink ke warna apa tu, cerah-cerah jangan. Tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan tanah liat merah, mumasyaqqah dia panggil, mumasyaqqah. Tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh berinai, dan tidak juga boleh bercelak. Hadis riwayat Abu Daud. Berapa dah kita? 4. Tulis. Yang kelima, larangan yang kelima bagi orang berkabung, tidak boleh keluar daripada rumah melainkan kerana keperluan. Tak boleh keluar daripada rumah kecuali kerana hajah. Mana dalil? La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka sehingga selesai iddah mereka, dan janganlah pula mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata seperti berzina. Surah At-Talaq. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Furai'ah, tanda nama ni, Furai'ah binti Malik, adik-beradik Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan bahawa suaminya keluar mencari hambanya. Jadi dia pergi cari para hamba dia. Tiba-tiba dia ditemui di pinggiran Al-Qadum. Al-Qadum ni dikatakan lebih kurang 6 batu daripada Madinah, namun mereka telah membunuhnya. Dia jumpa hamba dia, tapi puak tu lawan dia, dia bunuh. Ketika berita kematian suaminya sampai kepadanya, dia sedang tinggal di kawasan perumahan kaum Ansar yang berjauhan dengan keluarganya. Maka dia datang menemui Nabi SAW dan menceritakan, wahai Rasulullah, telah sampai kepada saya berita kematian suami saya. Saya berada di kawasan perumahan Ansar, jauh dari kawasan perumahan keluarga saya. Dia, yakni suamiku, tinggalkan saya di rumah yang bukan pun miliknya. Dia meninggalkan saya tanpa sebarang nafkah yang boleh saya gunakan untuk diri saya. Saya juga tidak mewarisi sebarang harta daripadanya. Dengar ni,
dengan ni makcik-makcik kita tu. Jadi suami dia ni tak ada harta, tak ada rumah, tak ada apa, dia tinggal gitu je. Jadi apa kepandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika saya pulang tinggal dengan adik-beradik dan keluarga saya? Boleh tak boleh saya balik ke kampung? Itu yang saya lebih suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan saya pulang tinggal bersama keluarga. Lalu saya keluar dalam keadaan gembira dengan keizinan tersebut. Bila saya sampai di kawasan Al-Hujrah atau kawasan tinggalan di rumah suami masjid, saya dipanggil. Jadi Hujrah ni maknanya lepas pada rumah Nabi sekejap. Mari semula, mari. Ya Furat, mari balik. Baginda bertanya lagi. Sekali lagi. Nabi tanya balik, macam mana keadaan awak tadi? Dan akhirnya baginda bersabda, bila dia dengar suami dia soalnya, Nabi kata, tinggallah di rumah suamimu semasa sampainya berita kematiannya kepadamu sehingga tamat masanya. Jadi mula-mula Nabi kata boleh balik kampung, tapi akhirnya Nabi kata dak, mu baliklah duduk di rumah yang kamu duduk dengan suami kamu sehingga tamat tempoh edah. Habis edah ikutlah mu nak hidup mana. Artinya lalu saya beredah selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan sanadnya hasan. Jadi kalau kita tak ada sebab nak keluar rumah ni boleh kita tinggal lagi, boleh kita duduk, maka seorang perempuan itu tak boleh keluar. Jadi hari ni banyak masalah ni. Ni ada soalan-soalan hari ni. Anak dia tanya, ustaz, mak saya ni kematian suami, kematian ayah saya mati. Jadi anak-anak semua duduk di KL belakang. Boleh tak boleh dia angkut mak dia bawa balik ke KL? Jawabnya tidak. Anak-anak tu kena bergilir balik duduk dengan mak dia di rumah di kampung 4 bulan 10 hari. Bukan mak dia dipindah ke Kuala Lumpur atau ke mana-mana negara, tapi sebaliknya anak-anak tu kena balik duduk dengan mak. Dia tu saya bekerja. Kalau bekerja carilah orang lain, makcik-makcik mana-mana di kampung kita tu, minta tolong dia duduk dengan mak kita selama tempoh edah dia. Habis edah nak bawa pergi KL, nak pergi duduk di Amerika, di England, bawa pergilah. Jadi ini pun ada soalan. Soalan yang kedua ni sedap juga. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, kami dah berdaftar nak pergi umrah. Jadi tiba-tiba ayah dia mati. Boleh tak boleh dia teruskan perjalanan umrah dia, bawa mak dia pergi ke mana? Pergi umrah. Jawabnya la, tidak boleh. Sebab mak dia tak boleh keluar daripada kawasan selagi tidak habis iddah 4 bulan 10 hari. Dengar tu, tulislah maklumat tu. Masalah belakang tu kan. Tapi berbeza pula, contohnya suami isteri ni keluar negara, pergi umrah dua-dua tu. Suami dia mati di Mekah, mati di Madinah. Kata innalillah lah, mati dah kan. Maka isteri dia tak payahlah duduk berkabung di Mekah, dia boleh balik ke Malaysia berkabung di rumah tempat mereka tinggal yang asal. Di mana kampung dia, balik situ. Ataupun dia pergi berubat di China ke, di Jepun, tempat negara-negara hebat-hebat hospital ni. Kalau dia mati di sana, maka isteri dia boleh balik ke mana? Balik duduk di rumah dia. Baik, sekiranya wanita ini perlu keluar rumah, namun bagi wanita yang berkabung tetapi terpaksa keluar kerana keperluan seperti keluar mencari nafkah dan bekalan makanan, maka dia boleh keluar pada siang hari, malamnya kena balik duduk rumah. Mana dalil? Dalil, tengok dalil hadis ni. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, tulliqat zawjati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajarha rajulun an takhruja fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala bala fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Jabir bin Abdullah menceritakan, mak saudaraku diceraikan dan dia ingin keluar untuk memotong tamanya. Dia ada kebun dia. Ada seorang lelaki melarangnya kerana dia masih dalam iddah. Lalu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, keluarlah untuk memotong tamamu
harapnya kamu dapat bersedekah dengannya atau boleh berbuat kebajikan dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sebahagian ulama menyimpulkan bahawa wanita yang berkabung juga dibenarkan keluar pada siang hari kerana keperluan, sekalipun hadis ini pada asalnya menceritakan isteri yang diceraikan. Ini bukannya yang kematian suami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dan beliau menyatakan bahawa memotong tamar ini dilakukan pada siang hari dan kebun tamar penduduk mana pula berhampiran dengan rumah mereka. Tak jauh sangatlah. Mana sekadar kita pergi kerja pagi balik petang. Ada lagi nih hadis yang satu lagi dengan baik. An Mujahid qala ustusida rijalu yauma Uhudin fa amana nisa'uhum wa kunna mutajawirat fi darin faji'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah inna nastawhishu bil lail fanabitu inda ihdana fa iza asbahna tabaddarna ila buyutina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahaddasna inda ihdakunna ma badalakunna fa iza aradtuna an-nauma falta'uba kullu imra'atin minkunna ila falita'uba kullu imra'atin minkunna ila baitiha. Mujahid menceritakan bahawa setelah beberapa orang lelaki mati syahid dalam perang Uhud, jadi tinggal isteri-isteri janda, para isteri mereka merasa kesunyian, tak ada suami kan, mereka pula tinggal berdekatan sesama mereka. Mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, kami berasa gelisah pada waktu malam, sunyi. Adakah boleh kami bermalam tidur di rumah salah seorang daripada kami? Ini kita kupu, malam ni tidur rumah orang ni, esok rumah orang ni. Bila menjelang pagi, kami akan pulang ke rumah-rumah kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuatlah di rumah salah seorang daripada kamu sepuas kamu semua. Namun bila kamu ingin tidur, maka setiap orang daripada kamu mesti pulang ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ini di antara beberapa hukum berkaitan dengan berkabung bagi wanita yang kematian suami. Banyak lagi lah hukum-hukum lain yang akan diikuti oleh wanita yang berada dalam kaedah, seperti larangan berkahwin dan bertunang. Jangan ada orang mari minta dia selagi tak habis tempoh kaedah dia. Dan perincian pada hukum hakam ini boleh dirujuk dalam buku kitab-kitab fiqh. Dalam kitab fiqh. Jadi kesimpulan kepada perbincangan kita ni, yang pertama, berkabung bagi wanita yang kematian suami adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Imam Nawawi dalam huraian beliau terhadap hadis berkabung menyatakan bahawa hadis ini menjadi dalil wajibnya berkabung bagi wanita yang kematian suami. Ia merupakan satu perkara yang disepakati oleh para ulama secara asasnya, sekalipun mereka khilaf tentang perincian. Yang kedua, tempoh berkabung hanyalah dalam masa iddah saja. Berkabung melebihi daripada iddah bukan lagi ajaran Islam. Yang ketiga, antara hikmah perintah berkabung ialah untuk menunjukkan kesetiaan isteri terhadap suaminya, di samping bersedih di atas kehilangan nikmat hidupnya, iaitulah suaminya. Orang perempuan ni kalau waktu suami ada, marah-marah ya dia ada. Tapi kalau dah tak ada tu, sedih-sedih pula kan. Jadi jangan duk marah lah waktu hidup ni pun. Suami merupakan salah satu nikmat hidup yang terbesar bagi seorang wanita. Ini kerana suami adalah benteng perisainya dan penerus zuriatnya. Biasanya seorang wanita mengimpikan untuk menjadi seorang isteri, kemudian menjadi seorang ibu. Suaminya memenuhi kehendak tadi, kerana inilah dia perlu berkabung di atas kehilangannya itu. Jadi timbul lagi satu soalan yang ditanya, iaitulah tentang boleh tak boleh wanita ini keluar tadi kata di coba tengok, orang tanya tentang boleh tak boleh wanita ini keluar pergi masjid. Pergi masjid dia kata. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tanda kitab fiqh, nama dia Al-Khatib Al-Syarbini, kullu mu'taddatin la tajibu nafaqatuha. Kalau orang itu beredah biasa, maka bolehlah dia keluar
sekiranya tidak ada lagi orang nak bagi nafkah kepada dia. Macam tadilah. Tapi keluar pada siang hari. Seperti nak pergi beli makanan ataupun nak beli alat-alat dia, nak menenun. Kan dia pandai tenun kain, tenun apa ni, buat jahitan ni, maka boleh. Jadi dalil dia hadis Jabir tadi. Hadis Jabir tadi, makcik dia nak keluar, orang tak bagi. Jadi Imam Syafi'i kata syaratnya jangan jauh sangatlah, jangan jarak sangat dia punya jarak dia tadi, jarak tadi. Maka di sini sebahagian ulama mengatakan yang dibenarkan keluar itu untuk pergi ke mana? Pergi mencari nafkah. Adakah pergi masjid juga termasuk dalam isu ini? Boleh tak boleh orang perempuan pergi masjid? Jadi ada setengah ulama mengata pergi masjid itu tidak termasuk di dalam hajah. Sebab orang perempuan digalakkan solat di rumah dia. Tiba-tiba bila dia beredah nak pergi masjid pula dah. Ini masalah dia. Tapi dalam mazhab Maliki, dalam kitab Al-Hattab Al-Maliki kata, dalam kitab Mawahibul Jalil, dia kata la yamna'anna minal khuruj wal miyashi. Tidak dia halang orang perempuan yang beredah ni, yang bergabung ini nak keluar pergi cari keperluan hidup dia, wa ilal masjid, wa ila al masjid. Jadi boleh dia pergi masjid. Mana ada khilaf dia masalah di sini. Jadi saya jawab bagi pihak masalah soalan yang ditanya di sini, kita mengatakan sekiranya wanita itu memang hidup dia pergi masjid ya. Masjid ya. Rumah dia dengan masjid pula dekat. Berapa langkah ya. Jadi insya-Allah tidak menjadi kesalahan untuk dia keluar ke masjid. Tetapi kalau dia tak raja pergi masjid, tiba-tiba bila suami mati dia sunyi nak pergi masjid, kita kata duduklah di rumah tu sehingga tamat 4 bulan 10 hari. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang di bawah bab yang ke-355, keharaman penduduk bandar menjual barangan orang kampung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.